kasih Datuk yang Dipertua. Datuk yang Dipertua, pertama sekali saya mengalu-alukan kedatangan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk menziarahi kita semua. Yang Muhammad ada 10 minit, Muhammad. Pada waktu ini, sehingga ramai di antara ahli berhormat dari Barisan Nasional tidak berani balik. Oleh kerana kesuntukan masa, yang mana saya hanya diberi 10 minit saja untuk berucap, saya ingin terus masuk kepada ke tajuk yang saya ingin pentangkan. Isu pertama ialah berkenaan dengan projek Government Integrated Radio Network GIRN. Mesyuarat Kabinet pada 6 Disember 2006 memutuskan bahawa projek Government Integrated Radio Network GIRN dianugerahkan kepada Sapura Research Sendirian Berhad. Persoalan saya ialah, apakah proses penganugerahan dibuat secara telus? Kenapa ianya hanya dibuat secara rundingan telus sedangkan agensi-agensi terlibat telah banyak menyoal isu teknikal Sapura? Apakah ini benar bahawa projek GIRN melibatkan kos yang melebihi RM5 bilion bagi tempoh konsesi 20 tahun? Saya terima maklum paras daripada pengusaha industri tersebut bahawa projek tersebut sebenarnya hanya memerlukan kos yang kurang daripada RM2 bilion sahaja. Beberapa syarikat telah menghantar kertas cadangan skop kerja yang sama dengan syarikat Sapura kepada EPU, tetapi cadangan mereka langsung tidak dipertimbangkan. Apakah ini menunjukkan bahawa berlakunya ketirisan yang ketara dalam projek ini? Datuk yang Dipertua, saya difahamkan pada peringkat awal, projek ini diberi kepada Special Purpose Vehicle SPV yang melibatkan beberapa agensi seperti EPF, Amanah Raya, Koperasi Polis, LTAT. Kenapakah ia kemudian dianugerahkan kepada Sapura, sebuah syarikat persendirian? Kenapakah pihak EPU terus menganugerahkan projek ini kepada Sapura tanpa kira tentangan daripada agensi-agensi terlibat, khususnya pantahan daripada Polis Diraja Malaysia yang menyuara ketidakpuasan mereka terhadap projek GIRN kerana ia tidak sesuai bagi mereka? Datuk yang Dipertua, dalam jawapan parlimen yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada saya berkenaan dengan isu ini pada 12 Mei, ia berbunyi, perjanjian penswastaan GIRN telah ditandatangani pada 4 Januari 2007 dengan kos projek yang dianggarkan sebanyak RM2.7 bilion. Jumlah tersebut adalah termasuk kos sewaan rangkaian sebanyak RM1,833 juta dan RM956.1 juta kos penyelenggaraan bagi 5 tahun pertama untuk tempoh konsesi selama 20 tahun. Soalannya, kos RM2.7 bilion cuma untuk peralatan dan kos penyelenggaraan selama 5 tahun saja. Tetapi konsesi GIRN adalah selama 20 tahun. Bagaimanakah kos penyelenggaraan bagi paki 15 tahun berikutnya? Kenapakah kos penyelenggaraan 15 tahun ini tidak dimasukkan ke dalam kontrak nilai tersebut? Apakah ini merupakan kos tersembunyi ataupun hidden cost yang belum didedahkan bagi projek ini? Selain itu, saya juga meragui jawapan tersebut yang menyatakan tawaran Sapura memberi liputan ke seluruh negara. Saya difahamkan dalam kertas cadangan Sapura, kawasan liputan Sapura hanya sekitar 60% sahaja. Manakala bagi PDRM, kawasan liputan seluruh negara bermaksud liputan yang merangkumi lebih daripada 95%. Soalannya ialah, kenapakah setelah kontrak ditandatangani selama 6 bulan, jumlah base station ditambah sekali ganda untuk 2 kali ganda untuk liputan Semenanjung Malaysia, iaitu daripada 446 base station kepada lebih daripada 700 base station. Bukankah ini merupakan kenaikan kos ataupun hidden cost bagi kerajaan? Jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada saya telah menjustifikasikan penggunaan GIRN. Juga ia menyebut bahawa kod otonomi bagi agensi yang mana setiap agensi dapat mengendalikan kumpulan pengguna masing-masing melalui pengurusan dan pusat dispatch agensi masing-masing. Angkut. Masalahnya, mengikut kertas cadangan Sapura akan mengawal dan menguruskan rangkaian tersebut. Di manakah otonomi bagi pihak agensi kerajaan dan PDRM dalam sistem ini? Selain itu, jawatan tersebut juga mengenai sistem Sapura juga sebut bahawa sistem GIRN mempunyai ciri keselamatan yang tinggi seperti user authentication, aid interface encryption dan end-to-end encryption bagi menjamin keselamatan suara
dan data dari diintip oleh pihak ketiga. Datuk Yang di-Pertua, mengikut pengurus industri, teknologi ini tiada kemudahan end-to-end encryption. Ini adalah di antara sebab kenapa Ketua Polis Negara ataupun PDRN tidak setuju dengan penggunaan radio, rangkaian radio tersebut yang dikemukakan oleh pihak Sapura. Datuk Yang di-Pertua, di sini saya ingin minta pihak kerajaan untuk memberitahu Dewan Yang Mulia ini siapakah yang membuat penilaian teknikal untuk projek ini. Apakah pihak agensi kerajaan seperti mampu terlibat dalam penilaian teknikal ataupun penilaian hanya dilakukan oleh syarikat yang diragui keterusannya. Selain itu, jawapan diberi oleh Perdana Menteri tersebut berkata bahawa PDRN telah bersetuju untuk menggunakan GIIM. Ini adalah kenyataan yang tidak benar. Saya difahamkan bahawa Ketua Polis Negara pernah menghantar surat pantahan terhadap penggunaan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Keselamatan Dalam Negeri pada 5 Disember 2006 dan kepada Unit Perancang Ekonomi pada 10 Disember 2007. Di antara alasan pantahan yang dikemukakan oleh pihak PDRN ini ialah sistem GIRN ini tidak dapat memberi otonomi sepenuh kepada PDRN dan kemungkinan akan berlaku kebocoran maklumat. Oleh itu, saya ingin mencadangkan pihak kerajaan melalui EPU dan mampu melantik pihak ketiga untuk mengkaji semula perjanjian kontrak konsesi GIRN yang telah dianugerahkan kepada syarikat Sapura, khususnya kajian dari segi kesesuaian teknologi yang digunakan dan juga harga kontrak yang ditawarkan kepada mereka. Ini adalah untuk memastikan tidak berlakunya ketirisan dan tiada hidden cost serta menjamin keselamatan negara. Datuk Yang di-Pertua, yang amat saya ingin bangkitkan isu kedua ialah masalah teksi bajet KLIA dan LCCT. Yang Berhormat Segambut dan saya pernah berjumpa dengan sekumpulan pembantu teksi bajet LCCT yang mengadakan tunjuk berasaan di hadapan LCCT pada bulan lepas. Pantahan para pembantu teksi bajet ini adalah nombor 1, 70% daripada pembantu teksi di kalangan 20,000 pembantu teksi di Lempah Kelang terpaksa menyewa ataupun membeli teksi daripada syarikat-syarikat kroni Barisan Nasional. Sedangkan permohonan permit teksi persendirian telah pun dibeku sejak tahun 2006. Jadi soalan mereka ialah, kenapakah pihak kerajaan membiarkan syarikat-syarikat besar untuk mengeksploitasi mereka, manakala pembantu teksi yang mencari nafkah dinafikan permit teksi individu, sehingga mereka terpaksa menjadi hamba abdi kepada syarikat-syarikat kroni Barisan Nasional yang dikawal oleh ahli-ahli politik Barisan Nasional. Dan mereka dipaksa membayar sewa teksi yang lebih kurang RM20 lebih tinggi daripada sehari kepada syarikat-syarikat kroni Barisan Nasional tersebut. Pantahan mereka kedua ialah pihak LPKP tidak mengenakan kawalan kereta dalam pasaran pengangkutan awam di lapangan terbang. Sekarang pembantu teksi bajet lapangan terbang terpaksa menghadapi saingan daripada kenderaan lain seperti van, bas AirAsia, bas yang diluluskan oleh Kementerian Pelancongan, limusin hotel, limusin KLIA dan juga teksi sapu persendirian. Jadi pengujudan kesemua teksi dan bas ini menunjukkan para agensi kerajaan seolah-olah hilangnya koordinasi dan seolah-olahnya lebih mementingkan keuntungan syarikat kroni Barisan Nasional daripada pembantu teksi yang mencari nak makan. Yang Amat, 1 minit Yang Amat. Ya, akhirnya saya ingin menyeru pihak kementerian untuk mendengar rintihan daripada pembantu teksi bajet sebelum mereka datang protes ke Parlimen dengan menghentikan pengeluaran permit teksi kepada syarikat kroni Barisan Nasional, tetapi permit teksi harus diberi kepada kesemua pembantu teksi individu. Akhirnya tadi Yang di-Pertua, Yang Berhormat Menteri Perumahan, kita saja, Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang baru yang mewarisi jawatan daripada adiknya berkata bahawa dia akan mengkaji kemungkinan untuk mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan. Jadi saya ingin tanya, apakah masalah yang menegar kerajaan untuk mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan? Dan apakah pihak kementerian telah menetapkan jadual ataupun timeline untuk mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan supaya rakyat boleh memilih Datuk Bandar dan juga ahli majlis kerajaan tempatan dengan menggunakan undinya sendiri?
memandangkan kita sudah lima negeri telah pun dikawal oleh parti yang bukan daripada Barisan Nasional, dari Pakatan Rakyat. Itu Jadi, sementara saja lah, kerana sementara adanya saja. pilihan raya kerajaan tempatan, jadi adik-adik politik dari Barisan Nasional juga boleh bertanding. Jadi saya katakan untuk kebaikan bagi negara dan juga demokrasi adalah lebih baik kerajaan memulihkan pilihan raya kerajaan tempatan Baik, untuk cukup, memulangkan Ahmad. undi ketiga kepada rakyat. 5 negeri kasih Sekian, pinjam sekian, sekejap. terima kasih.